Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Afzain. Dalam modul 4 tingkatan 4 tajuk ledger iaitu kita meneruskan latihan berformat SPM bagi contoh nombor 3. Okey, kita lihat pada soalan terus. Buku catatan pertama bagi perniagaan Ari Bestari yang beroperasi di Jalan Beringin, Kuala Terengganu pada 1 Ogos 2012. Okey, kita lihat dalam soalan ini. Kita nampak, okey, terus kepada buku catatan pertama itu jurnal. Ada jurnal am 1, ada jurnal belian 1, jurnal jualan 1, jurnal pulangan belian 1. Okey. Buku tunai 1. Okey, terus dia bagi buku catatan pertama dan anda lelaki menyediakan mengepus catatan ke dalam ledger. Terus ke ledger dan yang kedua menyediakan imbangan duga. Okey, nampak tak? Soalan ledger ini bukan sahaja kombinasi dokumen dengan ledger dengan buku catatan pertama, tetapi juga ada kombinasi dengan imbangan duga. Jadi pelbagai bentuk soalan yang mungkin keluar bila kita jumpa soalan bentuk dokumen, buku catatan pertama, ledger dan juga imbangan duga. Okey, baiklah kita terus kepada apa yang ada dalam soalan ini. Kita lihat kepada pertama ada jurnal am. Dalam jurnal am ni ada apa? Ada bank, ada modal. Okey, format biasalah debit kredit, belajar pun dah tahu. Okey, so bila bank mestilah buku tunai 1 dan ada modal. Kalau kita lihat pun dalam buku tunai sama. Okey, buku tunai 1 ada modal LA1 iaitu sama RM25,000. Okey, nampak tak RM25,000 harga dia sama. Okey. Yang kedua, jurnal belian. Jurnal belian pula ada maklumat berkaitan AB, ABB. Okey. LB1, LB2. Kenapa? Nama lain-lain. Satu ABB Kedai Anas, satu lagi ABB Tekun Sdn Bhd. So, dia punya maklumat dalam pada 31 hari bulan adalah akaun belian debit LA2. Tadi kita buat LA1 adalah modal, kedua LA2 belian. Ketiga, jurnal jualan 1 iaitu ledger am, 3 akaun jualan. Okey, yang keempat, jurnal pulangan belian 1, ledger am 4 iaitu akaun pulangan belian. Semua ditutup pada 31 hari bulan. Okey, dan maklumat dalam jurnal jualan adalah ABT dan juga dalam jurnal pulangan belian maklumat dalamnya adalah tekun. Tekun dah ada tadi LB2, so kekalkan LB2. Okey. So, untuk dalam jurnal jualan pula kita satu je, dan seorang je ABT Zul niaga, so LJ1. Okey. So kita lihat kepada yang seterusnya. Okey. Tadi kita berakhir dengan LA4. Sambunglah LA5. Ada LA5 tak? Okey, ada. Kadar bayaran. Ada LA6. Okey. Mungkin tak ada, tapi ada benda yang kita kena buat lepas ni. Okey. Lepas tu, apa yang kita tak sentuh lagi? Okey, LA3 jualan. Tadi kita dah jumpa LA3 jualan. So, tak perlu buat lagi sambung LA6, 7 untuk jualan. Tak perlu. Dah jumpa jualan LA3, kekalkan LA3. Okey, LB1 kita dah jumpa tadi Kedai Anas, LB1 ia sama LB1 dan seterusnya LJ1 kita dah jumpa tadi ABT Zul niaga, sama LB1. Okey, seterusnya K. K ni sama juga. Kadang-kadang tu kita akan jumpa dalam soalan tu dia buat K tu tanda right iaitu kontra. Maksudnya wang perniagaan keluar masuk daripada bank ke perniagaan ataupun daripada perniagaan ke dalam bank. Itu masuk kontra. Okey, kita dah lihat ini semua buku catatan pertama. Kita tengok macam mana nak buat ledger. Okey, kita tukar pen sikit. Okey. Okey, untuk kita sediakan ledger, seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, kita lagi bagus kalau kita mengikut susunan LA1, LA2, LA3 dan seterusnya. Okey, tadi LA1 kita dah jumpa iaitu modal. So, samalah LA1 akaun modal. LA2 akaun belian. Okey, pun sama LA2 belian. LA3 jualan. Okey, pun sama kat sini LA3. LA4 okey, akaun pulangan belian. Kat sini pun akaun pulangan belian. Kita fokus yang ini dahulu bahagian hadapan. Okey. Okey, akaun modal kita dapat pada mana? Kita dapat pada buku tunai pun ada. Kita ada dalam jurnal am. Angka dia sama. Okey, so kat sini kita akan buat akaun modal berada di bahagian kredit. Okey. Akaun modal berada di bahagian kredit. Dan tentulah masukkan bergu dia bank ke dalam bahagian kredit. Okey. Betul? Dan kita tutupkan dengan baki hantar bawah. Okey. So, selesai untuk akaun modal. Kedua, akaun belian. Akaun belian kita jumpa sekali je. Di sini LA2.
Lain dah tak ada lagi dah. So ada dua ABB. So kalau ikutkan di sini dia adalah bahagian debit. So masukkan maklumat dalam bahagian debit, tapi letakkan maklumat tentang pelbagai ABB, pelbagai akaun belum bayar. Okey. Seterusnya kita tutupkan 1 Ogos, okey, dan kita buka pada 1 September. Okey, seterusnya akaun jualan pun sama. Akaun jualan, okey, kalau kita lihat di sini akaun jualan berada di bahagian kredit. So masukkan maklumat tentang apa sahaja di bahagian debit, iaitu pelbagai akaun ABT. Okey. So kita mana ABT, pelbagai akaun ABT tu dekat jurnal jualan 1995. Mana? Okey. Okay, ada lagi tak LA3? Tadi kita jumpa LA3 dekat buku tunai. Betul? LA3. So kita masukkan apa? Sekarang dia berada, jualan ni berada di bahagian mana? Okey, kalau lihat di sini berada di bahagian debit ni. Maksudnya didebitkan buku tunai, dikreditkan jualan. Maksudnya kita akan masukkanlah sini adalah bank. Kenapa bank? Sebab cuba tengok akaun jualan ni. Ya, dia berada di bawah bahagian lajur bank. Okay, nampak tak? Okey. So, kita akan letakkan di sinilah 1980. Okey. So, selesai. Dah habis dah LA3. Campurkan dua. Okey, baki hantar bawah dan kita bawa kepada bulan berikutnya. Baki bawah. Okey, LA4. Kita jumpa akaun pulangan jualan. LA4 ada satu je. Pelbagai akaun belum bayar. Okey, ada tak lagi? LA4 dah tak ada. So, satu sajalah. Okey, akaun pulangan belian berada di bahagian kredit. Masukkan bergudia di bahagian kredit. Okey, jurnal pulangan belian satu. Pelbagai akaun belum bayar. Dan tutup pada 3 Ogos. Bagi hantar bawah dan buka pada 1 September bagi bawah. Okey, seterusnya ledger AM5. Ledger AM5 akaun kaedah bayaran. Jumpa di buku tunai. Betul tak? Okey, dia berada di bahagian debit. Okey, kredit buku tunai iaitu debit kaedah bayaran, kredit buku tunai. So, bila kita nak buat nanti, kita akan masukkan dia di bahagian debit yang kaedah bayaran. Okey, dan kita tengok maklumat dia. Kadar bayaran, ya, tunai. That's why kenapa jawapan di sini tu tunai. Okey, tutup bahagian terbawah dan buka pada 1 September bagi bawah. Okey, di sini saya nak masukkan satu, iaitu ledger AM6. Tadi saya tak masukkan dalam buku tunai. Tapi pelajar dah sedia maklum bahawa diskaun ni juga adalah akaun. Di bawah komponen, kalau diskaun di bahagian debit, inilah untuk diskaun apa? Okey, ini diskaun apa? Ini diskaun diberi. Yang ini adalah diskaun diterima. Okey. Yang ini diberi. Okey. So sekarang ni yang ada adalah diskaun diterima. Okey, sebab apa? Sebab kita bayar kepada ABB kedai Anas RM855 dengan cek, tapi masa sama kita terima diskaun sebanyak RM45. So, cuma masukkan dia sebagai ledger AM6. Okey, dan dia sepatutnya berada di bahagian kredit. Sebab apa di kredit? Sebab dia adalah hasil. So, masukkanlah pelbagai akaun belum bayar sebanyak RM45. Okey. So, folder dia buku tunai 1. Okey, habis ledger AM. Kita fokus pada ledger belian. Ledger belian ada berapa? Ledger belian ada satu sahaja. Ledger belian iaitu akaun belian. Okey. Ada satu kedua. Ada LBB kedai Anas, ada LB Tekun Sendirian Berhad. So, LB1 untuk Anas, LB2 untuk Tekun Sendirian Berhad. Ambil mana LB1? Ada berapa kali LB1 yang kita jumpa? LB1 kita jumpa dekat jurnal belian. LB1 kita jumpa mana lagi? Ada kita LB1? Ya, ada dekat buku tunai. So, 2 kalilah kita jumpa LB1. So, kita masukkan dekat LB1. Okey. 1 daripada buku tunai 855. 1 diskaun 45. Okey. Lagi 1 daripada jurnal belian 1. Okey, nak rekod ni mungkin pelajar kata macam mana nak masukkan debit kredit cikgu. Okey, kalau kita lihat di sini kita dah nampak
di bahagian jenia belian 1 berada di bahagian kredit. Sebab debit adalah akaun belian. So, yang ini mestilah kredit. Sebab itulah, bila kita buat akaun kedai Anas, di bahagian kredit kedai Anas, kita akan masukkan bergudia belian. Okey, betul tak? Okey, Anas belian. Sebab di bahagian kredit dia adalah akaun belian. Okey, so bergudia lah. Okey, so sekarang kita tengok dekat buku tunai. Sekarang ABB kedai Anas ada diskaun dan ada bank. Okey, sepatutnya mereka ni berada di bahagian. Okey, ini bergudia adalah catatan bergudia debit ABB kedai Anas. Kredit. Okey, satu untuk diskaun diterima 45, dan satu lagi adalah bank 855. Okey, so sekarang bila kita nak buat dalam akaun ABB kedai Anas, okey, so maklumat dua ni kita akan masukkan di bahagian debit ABB kedai Anas. Okey, cuba tak jawapan. Okey, nampak tak? Okey, itu maksud dia. Okey, kita lihat pula di LB2. Ya, seperti biasalah kita campurkan dua. Kalau sama, maksudnya apa? Dah tak perlu lagi ada bagi BBHB. Maksudnya, okey, Anas dah tak ada hutang lagi dah ya. Maksudnya kita tak ada hutang lagi dengan ABB Anas. Asalnya kita beli 900, kita bayar 855, kita dapat diskaun 45. So, settle. Hutang habis. Faham? Okey, seterusnya ABB Tekun Sdn Bhd. ABB Tekun Sdn Bhd, kalau kita lihat di sini, LB2 sekali, satu di sini, okey, di jenia belian, satu lagi di jenia pulangan belian. Okey, kalau kita lihat sini debit. Debit ni akaun belian. Kita tengah buatkan kredit sekarang ni, akaun kedai Tekun Sdn Bhd. Okey, so kita akan masukkan di bahagian kredit ni bergunya belian. So, kredit mesti ada belian. Cuba tengok di kredit dia. Ya, di kredit dia ada belian. Nampak tak? Okey. Sekarang kita lihat pula yang kedua. Okey, akaun pulangan belian. Akaun pulangan belian berada di kredit. Kita tengah buat LB2. Okey, LB2 mestilah debit. Betul? So, di bahagian debit mesti ada bergudia akaun pulangan belian. Okey, debit pulangan belian. Okey, nampak tak? Sebab tu ada jenia pulangan belian. Kita campurkan 204 tolak 160. Dapatlah, okey, sepatutnya sini ya. Dapatlah balancing figure dia 1880. Okey, dan bawa pada baki bawah-bawah September. Okey, 1880. Okey, LB2 pun dah selesai. Okey, LJ1. Ada berapa LJ1 ni? LJ1 ada di jenia jualan 1 ada. Okey, dan ada di buku tunai. Okey, maksudnya apa? Macam mana? Kita tengah buat akaun LJ1. Kalau dah dekat sini, kredit, di sini mestilah debit. Maksudnya, di debit akaun LJ1 akan ada akaun jualan. Betul tak? Debit akaun jualan. Yes, betul. Ambil mana? Jenia jualan 1. Itu maksud dia. Okey, yang kedua, juga buku tunai. Buku tunai berada di debit. Maksud dia? Maksudnya ialah, okey, debit. Okey, bank ke tunai? Yes, bank. Debit bank. Kredit. ABT. Zul. Niaga. Okey, maksudnya apa? Masa kita buat buku tunai. Tunai, buku tunai. Okey, sama yang atas ya. Dia berada di bahagian debit. So, that's why masuk ke sini ABT. Zul, niaga. Sama tak yang atas? Okey. So, sekarang kita tengah buat akaun ABT. Bahagian kredit. Bila buat bahagian kredit, kita akan masukkan bergudia bank. Okey, betul tak? Bergudia bank. Okey, bergudia bank. So, selesai. Pun sama, dah tak ada hutang, imbang akaun dia. Okey. So, sekarang ni selesai untuk soalan A. Dan soalan B, dia kata apa? Sediakan imbangan duga. Okey, yang ini cikgu tak bagi lagi nota untuk imbangan duga, tapi saya teruskan sahaja supaya kita nampak apa sebenarnya gambaran imbangan duga.
Bila sebut imbalan juga, mestilah angka-angka tersebut masih ada baki daripada bulan berikutnya. Okey, dia bawa ke bawah. Ke bawah. Okey, seperti apa? Akaun modal ada baki lagi RM25,000. Akaun belian ada baki lagi. Akaun belian ada tak? Okay, akaun belian dah tak baki ni. Baki. Okey, ada 2940. Okey, tak tertinggal di sini. 2490. Okey. Seterusnya, ni pun ada 3975. Okey, ini ada 160. Okey, ada lagi tak baki? Okey, 800. Okay, ada baki lagi 45. Okey, ada baki 1880. Okey, dah habis. Okey. Kalau kita lihat di sini, semua yang ada baki ni. Semua yang ada baki BB. Macam ABT Zul dah tak ada. ABT Keadaan pun dah tak ada. ABB Keadaan pun dah tak ada. So, tak perlulah masukkan baki. Yang ada BB tu masukkan. Kat mana BB dia, di situ kita masukkan. Contoh ya. Di situ ke pen. Okey, contohnya macam akaun modal. BB dia bahagian kredit. So, di sini jawapan dia kredit. Nampak? Okey, cuba tengok lagi yang lain. Okey, akaun jualan bahagian kredit. So, jualan pun bahagian kredit. Begitulah. Okey, lepas tu akaun pulangan bilion kredit. Akaun pulangan bilion kredit. Okey, sama. Okey, lepas tu cuba tengok kadar bayaran debit 800. Kadar bayaran 800. Okey. Seterusnya akaun diskaun diterima kredit. Diskaun diterima kredit. Okey, dan begitulah seterusnya. Dan automatically kita akan dapat imbang debit dan kredit. Dan kita akan masukkan tajuk mengandung ni pada tajuk akan datang. Okey, jumpa cikgu di kelas akan datang bagi tajuk yang baru. Okey, itu dalam tajuk imbangan kerja. Okey, itu saja daripada cikgu. Okay, Assalamualaikum dan selamat maju jaya cemerlang A+ bersama cikgu Afzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.